Hai, kembali lagi bersama Swita di channel Swita Official. Seperti biasa, ingat Swita, ingat emas. Jom. Singkatan penggunaan bahasa dalam grup emas. 1. BK, barang kemas. 2. RL, rantai leher. 3. RT, rantai tangan. 4. RK, rantai kaki. 5. CN, cincin. Yang keenam, B, bangle. 7. G, gelang. Yang ke-8, SBG, subak. Jom study ilmu toke emas. Tips seller barang kemas. Nama-nama BK yang popular: pasir, putera, puteri, gajah, pintal, gila-gila, mesin, melur, vitara, sau, snake skin, bulo, biji sawi, ketumbar, jagung, love, Pandora. Jenis-jenis BK. Pertama, stamping. Belakangnya kosong dan tidak bertutup. Ringan, kemungkinan downgrade apabila diaranukan, tidak mudah ditentu sahkan kualitinya jika ditimbang air. Contohnya, BK Fashion. Kedua, hollow. Belakangnya kosong tapi bertutup. Ringan atau sedikit berat. Kemungkinan downgrade apabila diaranukan kerana tidak mudah ditentu sahkan kualitinya jika ditimbang air. Contohnya, RT Fashion, gajah, lipan, dan sebagainya. Padu. Yang ketiga, padat, tidak berongga, kebanyakannya berat. Sukar di downgrade apabila diaranukan. Contohnya, kebanyakan BK jenis mesin adalah padu. Ada yang suka BK budget, BK padu, BK fashion. Mari sini kita cerita pasal budget dan fashion. Padu kurang berisiko rosak seperti putus dan kemek. Barang kemas budget. Biasanya kosong, hollow, nampak besar tetapi ringan. Harga budget mampu milik, tetapi risiko rosak, putus dan kemek sangat tinggi. Lagi, kalau ringan, lebar sangat, kosong, contoh macam desain lipan, koko, gajah. Desain ini memang tidak tahan lasak dan tidak sesuai pakai harian, basahan. Kalau mahu pakai, kita perlu pakai semasa event atau kenduri yang sesuai. Pakai sekejap, lepas tu simpan di peti balik. Jadikan aset. Budget, halus, padu, harga mampu milik. Fizikal sangat-sangat halus, contohnya jenis mesin. Sangat-sangat halus, lebih dari macam benang, tapi tahan lasak. Untuk bergaya memang tidak sesuai lah. Kalau mata rabun, mau tidak nampak. Budget atau halus atau kosong. Harga mampu milik, fizikal halus dan kosong, contohnya jenis pintal dan gila-gila. Sangat-sangat tidak tahan lasak. Jangan heranlah kalau pakai sehari dua sudah putus. Berat tapi hollow. Harga boleh tahan, ketahanan lebih tahan dari item budget kosong. Jangan gigit ketuk, jangan pukul, sudahlah. Kalau setakat tersangkut, boleh lepas lagi dari putus. Rantai tangan fashion. Ada yang stamping, ada yang hollow. Hollow macam RT gajah, sau, lipan. Arti stamping ada macam-macam. Daripada segi ketahanan, kita tengok pada pattern. Kalau hollow arti koko, lipan, paling kurang tahan lasak. Kalau stamping pula, pattern yang nipis, cepat kemek. Pattern bunga-bunga, mudah sangkut. Padu, tiada masalah putus ke, kemek ke. Kita sudah tahu mana lebih baik, emas jenis padu atau jenis hollow. Jenis hollow atau kosong, berat 11 gram, lebar 1 cm.
Ramai yang tergoda dengan saiznya yang nampak besar dan lebar, tetapi ramai juga yang tidak perasaan dalamnya kosong. Maksudnya, dalam rantai itu ruang kosong tidak dipenuhi dengan emas. Oleh sebab itu, bike jenis holo ini ringan tapi nampak besar. Peminat-peminat bike yang dah faham sifat-sifat bike akan tidak mahu bike jenis kosong sebab mereka risau tidak tahan lasak. Yang mana ianya memang betul pun, terutama untuk bike holo yang kategori budget. Tapi bukan semua bike holo itu tidak tahan lama. Sebenarnya anda harus bijak pilih desain holo yang macam mana agak tahan dan yang mana kurang tahan lasak. Macam desain pasir dalam gambar ini tahan pakai sampai bertahun-tahun tanpa putus, mengikut si pemakainya juga. Ada juga sesetengah desain holo yang tidak mampu bertahan lama. Tapi anda perlu ingat, emas 916 ini walaupun putus, kemek atau terbakar sekalipun, ia tetap bernilai. Jenis padu berat 10 gram, lebar 0,5 cm. Jenis padu ini biasanya berat-berat. Alahai, nampak halus je kan? Berat bike jenis ini lebih kurang saja macam jenis holo, tapi lebar dan saiz dia nampak berbeza. Tapi jangan disangka kecil-kecil, tidak apa-apa. Nampak halus saja walaupun berat disebabkan ianya jenis padu. Padu maksudnya emasnya padat memenuhi segenap desainnya. Oleh itu ianya berat walaupun kecil. Kalau pakai rantai tangan jenis padu akan terasa padat dan beratnya. Arti itu di tangan walaupun jenis budget. Berbeza dengan rasa arti holo bila dipakai walaupun berat. Biasanya bike padu ini berat-berat sikit. Jadi harganya agak mahal sikit berbanding dengan bike holo yang kebanyakan beratnya di bawah 5 gram. Oleh itu emas padu ini ada orang tidak berapa berkenan sebab kecil tapi berat jadi mahal pula. Lepas itu kebanyakan desain bike padu ini desain evergreen, old school gitu. Tapi sebenarnya beli bike padu ini lebih puas hati sebab agak tahan lasak dan boleh dipakai lama dan dipakai hari-hari, tidak mudah kemek atau putus. Sampai ke anak cucu boleh diwariskan. Lain orang, lain cita rasakan. Apa-apapun yang penting emas yang dibeli itu emas tulin dan cukup mutunya 916 atau 999. Sebagaimana harga yang telah dibayar. Apa-apapun, cobalah dulu. Pakai holo dan pakai yang padu. Pasti anda pun akan faham bezanya. Belum coba, belum tahu. Semoga bermanfaat. Sekian sahaja video kita pada hari ini. Sekiranya anda ingin melihat lebih banyak lagi, sila subscribe dan tekan butang lonceng agar anda tidak tertinggal sebarang video yang saya upload. Jangan lupa juga untuk like dan share. Thank you semua.